Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Nur Fatimah binti Rasik. Nombor medis saya 057417 dan saya daripada Diploma Teknologi Maklumat. Saya akan membentangkan tentang computer crime dan internet. Apa itu cybercrime? Secara kompleksnya, jenayah cyber atau cybercrime ialah jenayah yang dilakukan oleh seseorang dan pihak yang tidak bertanggungjawab melalui penggunaan komputer di internet. Dengan perlakuan cybercrime ini akan menimbulkan kesan yang negatif kepada semua masyarakat maupun negara. Tindakan yang dilakukan oleh mereka boleh membahayakan nyawa seseorang. Demikian itu, penjenayah cyber akan mencari cara untuk menipu dan memasukkan data melalui internet. Tujuannya adalah untuk membuatkan masa menderita. Jenis cyber yang sering kita dengar adalah kerosakan atau pengubahsuaian pada program atau komputer. Pada era kini, pelbagai teknologi yang dibangunkan oleh manusia semakin pesat dan maju. Daripada itu, kita mungkin akan menghadapi berbagai bentuk jenayah baharu. Seterusnya, definisi mengenai 5 computer crime. Yang pertama yang akan saya terangkan adalah copyright violation atau sinonimnya pelanggaran hak cipta. Copyright violation berlaku apabila individu itu mengeluarkan sebarang bahan hak cipta tanpa izin pemegang hak cipta. Saya boleh klarifikasikan bahawa contoh copyright violation ini ialah cetak rompak. Kebanyakan cetak rompak yang sering dilakukan ialah muzik dan filem. Dan kita boleh dapati penyebaran cetak rompak ini dilakukan di YouTube, Telegram dan juga Facebook. Selepas itu, cyberterrorism. Cyberterrorism ialah tindakan ganas yang dilakukan bagi mencapai keuntungan politik atau ideologi melalui ancaman. Perincian mengenai keganasan cyber dan pihak yang terlibat dilihat secara berbeza oleh pelbagai organisasi seperti virus komputer dan pancingan data. Yang ketiga ialah cyber squatting. Cyber squatting merujuk kepada pendaftaran atau penggunaan nama domain secara haram. Cyber squatting boleh mempunyai beberapa variasi yang berbeza, tetapi tujuan utamanya adalah untuk mencuri atau membuang nama domain untuk mendapatkan keuntungan daripadanya. Cyber squatting juga merangkumi periklan yang menyerupai nama domain yang serupa dengan laman web yang popular dan sangat diperdagangkan seperti jenama Paris Hilton. Yang ketiga ialah identity theft. Pencurian identiti adalah satu bentuk kecurian identiti di mana seseorang berpura-pura menjadi orang lain dengan menganggap identiti orang tersebut merupakan kaedah mendapatkan akses kepada sumber atau mendapatkan kredit dan faedah lain atas nama orang itu. Pencurian identiti berlaku apabila seseorang menggunakan maklumat identiti peribadi seseorang seperti nama, nombor pengenalan atau nombor kad kredit tanpa izin mereka untuk melakukan penipuan. Kelima ialah salami slicing. Salami slicing adalah teknik di mana penjenayah cyber mencuri wang atau sumber daya sedikit demi sedikit sehingga tidak ada perbezaan yang ketara dalam ukuran keseluruhan. Berlaku melepaskan sejumlah kecil sumber dari sebilangan besar sumber dan dengan itu mengumpulkan sejumlah besar dalam jangka masa tertentu. Ciri-ciri yang ada pada 5 computer crime ialah: yang pertama, copyright violation. Kita dapat merujuk bahawa hak cipta merupakan satu bentuk harta tidak berwujud. Ini kerana mereka memberikan hak tertentu kepada pemiliknya melalui panca indera. Hak cipta boleh dibahagi dan dipindah milik disebabkan itulah ramai pihak yang tidak bertanggungjawab melakukan kegiatan haram. Bagi cyberterrorism pula, ciri yang pertama ialah bertujuan untuk mencapai agenda politik, sosial dan agama yang subversif. Serangan ini menyebabkan keganasan fizikal terhadap individu dan menimbulkan rasa ketakutan dan panik terhadap mangsa. Seterusnya, yang ketiga ialah cyber squatting.
Ciri-ciri cyber squatting, yang pertama, cyber squatter membeli domain nama selebriti sebelum selebriti itu sendiri memutuskan untuk melakukannya. Yang kedua, typo squatting adalah untuk membuat laman web yang tidak sah di mana orang akan mendarat ketika mereka membuat typo, di mana ini melibatkan penambahan atau penghapusan nombor apapun. Yang keempat, identity theft. Ciri-ciri yang ada pada identity theft kita boleh dapat tahu apabila berlakunya penolakan kredit yang tidak dapat dijelaskan melalui mesej atau email mengenai penolakan kredit tersebut. Yang kedua ialah bil untuk akaun yang anda tidak tahu. Seterusnya, yang kelima ialah salami slicing. Ciri-cirinya ialah penyerang mencuri sumber atau wang sedikit demi sedikit dalam teknik salami slicing, tetapi banyak masa tidak menyedari kejadian ini dilakukan, dan mungkin untuk kita sukar untuk tahu kekurangan wang dalam akaun bank kita. Ini adalah kes sebenar mengenai salami slicing. Kes Ahmad Shah ini berlaku pada tahun 1990-an kerana melakukan satu kegiatan haram yang boleh kita katakan sebagai rompakan secara sembunyi, dan ini memang tidak disedari oleh sesiapa pun. Kisah ini bermula apabila Ahmad Shah mulai bekerja di sebuah syarikat iaitu Hock Hua Bank. Pada masa itu, Ahmad Shah merupakan seorang eksekutif muda di Hock Hua Bank dengan bergaji sebanyak RM1,800 dan dia baru berusia 24 tahun. Ahmad ini merupakan seseorang yang boleh dipercayai oleh majikannya dan rakan sekerjanya. Disebabkan sikapnya yang berkomited, akhirnya Ahmad dinaikkan pangkat dan dia perlu mengikuti satu kursus komputer yang dianjurkan oleh majikannya. Pada masa itulah Ahmad Shah mula berjinak dalam mendalami kegiatan haram, di mana dia mencuri 1 sen daripada akaun bank pelanggan. Lepas daripada itu, dia mengambil duit daripada Hock Hua Bank masuk ke dalam akaunnya yang lain. Cara yang digunakan oleh Ahmad Shah memang licik. And then lepas dia buat kegiatan tu, dia berhenti bekerja sebabnya tak nak disyaki apa-apa pun. Dalam masa 14 hari, dia berjaya mengutip wang sebanyak 4 juta. Hasil daripada duit itu, dia dapat membeli kereta idamannya iaitu 4 biji kereta mewah. Satu hari itu, dia ada join satu pameran kereta mewah. Semasa ditemu ramah oleh wartawan, dia berasa bangga kerana dapat tunjuk kereta mewah yang dimilikinya itu. Masa tu jugalah bekas majikan dia ada tengok rancangan TV itu yang bertajuk Sekapur Sirih. Daripada itu, majikan dia berasa sesuatu yang mencurigakan dan pelik tentang Ahmad Shah ini, mungkin kerana Ahmad ni tiba-tiba ada banyak jenis kereta mewah. Lagipun time tu dia dapat gaji yang 1,800. Dengan rasa yang tidak sedap hati, bekas majikan Ahmad Shah menyuruh anak buahnya memeriksa tentang data yang pernah dibuat oleh Ahmad Shah sebelum ini. Selidik punya selidik, rupa-rupanya Ahmad mencuri berjuta-juta sen daripada akaun bank pelanggan sebelum ini, dan time tu juga bos dia melaporkan kepada pihak polis kegiatan Ahmad itu, dan Ahmad telah dijatuhi hukuman penjara selama 5 tahun. Yang terakhir sekali ialah kesimpulan daripada computer crime dan internet. Dalam dunia tanpa sepadan, kita dapati pelbagai jenis serangan cyber yang saban tahun menjadi akhbar utama di semua media, dan perbuatan ini dilakukan sama ada mereka daripada kalangan kita ataupun yang berada di luar sana. Oleh itu, setiap individu sewajarnya memainkan peranan dalam memerangi kes jenayah yang semakin berleluasa di era kini. Kids, the class is done. Submit your homework by today.
Thank you everyone for watching my video.